Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita bersyukur sebab hari ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya juga mengucap selamat tahun baru kepada saudara-saudari yang hadir pada pagi hari dan juga bagi saudara-saudari yang berada di rumah. Kita patut bersyukur sebab 2020 sudah berlalu dan kita merenungkan apa yang terjadi di tahun 2020 kemarin. Kita abaikan tahun 2020, tapi kita sekarang masuk ke dalam tahun yang baru 2021. Kita juga merenungkan di tahun 2020 itu kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mungkin sebagian orang berpikir 2020 itu adalah tahun yang sangat suram. Dan setelah masuk 2021 ini, masih ada sebagian orang yang berkeluh kesah, mengeluh kepada Tuhan, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Tapi saya percaya kita anak Tuhan, kita menyambut tahun 2021 ini dengan sukacita. Amin. Karena ada harapan di dalam Tuhan. Kita yang percaya kepadanya pasti ada pengharapan di dalamnya, dan Tuhan pasti buka jalan untuk kita semua, dan Tuhan sertai kita selama-lamanya. Amin saudaraku. Oleh sebab itu saudara, kita datang ke hadapan Tuhan membawa ucapan syukur kita kepada Dia. Sebab di tahun yang baru ini kita patut bersyukur kita masih bisa melewatinya, kita masih bisa ada di tempat ini semua karena anugerahnya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan. Angkat pujianmu, angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, mari sembah Dia. Haleluya. 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 Amin. Katakan haleluya. 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 Amin. Naikkan haleluya.
Mari saudara kita angkat pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Mungkin kata-kata kita ini sederhana, hanya mengucapkan haleluya di hadapan Tuhan, tapi percayalah itu menyenangkan hati Tuhan. Sebab apa yang keluar dari mulut kita, segala pujian penyembahan yang keluar dari mulut kita itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Mari saudara-saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara yang di rumah kita juga menyembah Tuhan kita juga. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Katakan segala pujian bagimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. 一切颂赞感恩都归给他，一切颂赞感恩都归给你。愿你来掌权我生命，我要永远敬拜匍匐你宝座前，寻求你面，虔心赞美耶稣，我要敬拜你。再来一遍，一切颂赞感恩。哦，一切颂赞感恩都归给你。愿你来掌权我生命，我要永远敬拜匍匐你宝座前，寻求你面，虔心赞美耶稣，我要敬拜你。耶稣，我要敬拜你。耶稣，我要敬拜你。耶稣，我要敬拜你。耶稣，我要敬拜你。哈利路亚。Sorak-sorai bagi dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saudara ucapkan haleluya. Sama-sama ucapkan haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Dan saudara kami yang berada di rumah juga merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa masuk, kami bisa melewati tahun 2020 dan masuk di tahun yang baru ini Tuhan, 2021. Dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan, kami keluar masuk kami Tuhan senantiasa dalam penjagaan-Mu. Engkau menjaga setiap kami Tuhan. Engkau melindungi setiap kami Tuhan.
Engkau menyertai kami kemanapun kami berada, Bapa. Kami pegang janji-Mu ini, Tuhan, dan kami siap menyambut tahun yang baru ini, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku yang kita percaya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan meriah buat Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Mari saudara, kita mau bersama-sama kita angkat pujian ini. Bersaat bersama dengan Yesus Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, amin. Haleluya. Naikkan pujian ini bersama-sama. Mari bersukacita di dalam Tuhan kita. Haleluya. Katakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Katakan lagi, bersama Yesus. Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Saudara, ketika kita akan pujian Dia menyembuhkan, saudara, kita tepuk tangan. Amin. Kita tepuk tangan bersama, kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita memuliakan Tuhan kita dengan tepuk tangan kita, dengan pujian kita. Amin. Haleluya. Kita bersama-sama angkat pujian, dikatakan bersama Yesus lakukan perkara besar. Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita. Katakan lagi, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Kawan-kawan, katakan Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia Raja segala raja. Kata Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, amin. Dia meluruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Saudara bersukacita, amin. Benar saudara, ketika kita dengan semangat kita menyambut tahun yang baru ini, kita dengan spirit yang baru kita menyambut tahun yang baru ini, percayalah sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita semua, amin. Haleluya. Benar, benar Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan di tahun 2021 ini kami mau hidup bersama-Mu. Kami mau hidup kami dituntun oleh Engkau ya Bapa, dipimpin oleh Engkau ya Bapa. Karena bersama-Mu Tuhan bisa kami lewati itu semua. Engkau teguhkan setiap hati kami, kuatkan semua setiap iman kami Tuhan. Dan Engkau memberikan pertolongan kepada kami. Engkau memberikan jalan dan jawaban kepada kami. Bahkan Engkau memberikan pengharapan yang baru kepada kami semua Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah dalam hidup kami. Kami bangga dan kami bersyukur punya Allah, punya Bapa seperti Engkau. Ini kami Tuhan. Lewat pujian kami, penyembahan kami Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu. Angkat pujiannya, karena bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua ini.
setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan yang baru Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan kasih. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku。我们用中文来唱首诗歌，一父一曲，我们可以度过我们的今年，我们可以度过每一年，因为我们的父是我们的盼望，是我们永恒的天父。感谢你，阿爸父，我们来赞美他。和你一起唱一生遍，不管秋冬春夏，从没转身走开，同度岁月。淋漓滿意，淋漓滿意，無數盼望，你正握着生意，在我永遠沒疑惑你的愛。與我父一起，給我力量前往，恩惠在伴隨我，心中沒有
ya Tuhan, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini, di minggu pertama tahun 2021, kami masih boleh menikmati hari ini. Ini semua karena anugerah-Mu yang besar itu bagi kami. Amin. Kami mau memulai kehidupan kami di tahun yang baru ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap berjalan di depan kami, agar apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Mampukan kami, kuatkan kami, dan sidang jemaat Tuhan, bahkan kami semua baik yang ada di rumah juga, Tuhan tetap menolong, menyertai kehidupan kami 1 tahun ke depannya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, Yes. mencelik mata rohani kami, agar kami dapat mengerti dan memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk. 大家请坐， Salam semuanya. 大家平安， Selamat tahun baru buat kita. 新年快乐！ Sungguh luar biasa kita menyambut tahun baru di hari pertama dan hari kedua dengan berkat yang luar biasa. 非常的很奇妙，非常的美好，我们可以度过2020年，可以进入这一年2021年，神的祝福仍然的充满着我们。 Berkat yang luar biasa itu adalah diam di rumah saja. 最大的祝福的充满就是我们静静在家里。 Mengapa saya bilang diam di rumah saja? 为什么我要说静在家里呢？ Hari pertama 第一 bahkan 天 hari kedua 和第二天， hujan sepanjang hari bahkan malam. Coba kalau lanjut hari ini mungkin 3 hari 3 malam. 这2天就是一直在下雨。如果今天也下雨的话，就是3天3夜就一直在下雨。 Bahkan mungkin Batam ini pasti banyak yang banjir. 可能我们的这个巴旦岛就是会被淹水了。 Tapi puji Tuhan saat ini pun masih mendung, mungkin mau hujan ya. 但是感谢神，我们看今天的天气也是仍然着要下雨了， Bukan mendung lagi tapi sudah mulai gerimis. 已经下毛毛雨了。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita memulai hidup di tahun baru ini dengan penuh curahan hujan. 我们要开始进入这一年，用这个什么神的祝福，神的这个雨。 Doa saya, harapan saya, biarlah curahan hujan ini menghanyutkan virus corona itu. Amin. 我的祷告就是希望这一场雨，就是希望把这些疫情给冲掉。 Ini doa pribadi saya, 这 Bapak 是 Ibu. 我个人的祷告。 Saya berharap melalui hujan ini virus corona dihanyutkan. 我希望经过这一场雨，可以把这些疫情给冲掉。 Mari kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman. 我们一起来学习神的话。 Kita membuka kitab Efesus Teman-teman. pasal yang kelima, 以父所书第5章 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. 第1节到21节，以父所书第5章第1到21。 Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari membacakan ayat yang kedua secara bergantian dengan perikop di atas. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah,
artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi kendala kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 21 sama-sama 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 我们一起来学习这一个经文。 Saya memberi judul di sini ciri khas hidup orang percaya. Ciri khas hidup orang percaya atau orang Kristen. 就是我们基督徒的一个特殊。 Rasul Paulus ini menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. 这封信是使徒保罗写给这些以弗所书的门徒们。 Karena di Efesus banyak sekali penyembahan berhala. 因为在以弗所那边都有这些敬拜偶像的行为。 Mereka menyembah kepada Dewi Artemis. 他们敬拜别的神。 Dewi Artemis ini adalah dewi di mana bisa menolong, menurut pandangan bisa menolong khususnya perempuan, bahkan perempuan yang sedang hamil. 这一位神就是被这个妇女们敬拜的，因为他们相信这一位神可以让这些妇女们怀孕。 Dan ini adalah dewi orang Yunani yang mereka percaya. 然后这一位神就是他们所相信的这个神。 Dewi Artemis ini juga dia dikatakan dia adalah keturunan dari dewa Zeus. 他们相信这一位神就是从这个 Zeus， 就是卓氏的神。 Dan Dewi Artemis ini adalah seorang wanita yang cantik, dia tidak mau dikekang, dia mau hidupnya bebas. 这一位神就是他们所敬拜的这一位神，他们相信这一位神是一个之前是一个很美的这个神。 Seorang yang hebat, seorang yang bisa berburu dan membawa anjing untuk berburu di hutan. 一个很厉害的一个神，他可以去打猎。 Makanya dikatakan di sini dia adalah dewi perburuan. 她就是一个很厉害的一个女神。 Di alam liar, 在一个情况上， hewan liar, 这些野兽，
Di sini dia melakukan hal itu. 他可以把这个野兽给 Dia 打倒。 juga dikatakan adalah pembawa dan penghalau penyakit pada perempuan. 他们也相信这一位女神可以把这些病痛、这个些疫情、这些给冲掉。 Bahkan dia bisa menolong proses kelahiran seorang perempuan. 他也可以帮助这些妇女们怀孕，不是生孩子。 Jadi mereka sangat mengagungkan Dewi Artemis ini. 所以这些以弗所的会徒们，他们就是很敬畏、很敬拜这些女神，这个女神。 Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu agar mereka tidak terlibat dalam penyembahan itu. 所以使徒保罗就写了这一封信给了这些以弗所的会友们，希望他们不要被这些别的神给疑惑。 Sebagai orang Kristen mereka harus menunjukkan ciri khas hidup mereka itu seperti apa. 成为一个基督徒呢，他们要表现出来，他们是怎样的基督徒，怎样的人。 Jadi yang pertama, ciri khas hidup orang Kristen adalah hidup di dalam kasih. Ayat yang kedua saya akan bacakan buat kita. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. 第一个特征就是给我们这些基督徒的一个特征，就是我们要活在神的爱。在以弗所第5章第2节这里有说，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，我们为我们舍了自己，当作馨香的公物和祭物献于神。阿们。 Di dalam ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut Allah. Penurut Allah ini maksudnya adalah hiduplah di dalam kasih, di dalam setiap aspek kehidupanmu, tunjukkanlah kasih itu. 第一节这里有说过，所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。就是我们要表现出来基督徒的一个本分，就是我们要表现出我们的爱。 Sebab orang yang mengikuti atau orang penurut Allah, dia harus mempunyai kasih dalam hidupnya. 因为我们跟随神的人呢，跟随神的这些儿女们呢，我们就是要有这些神的爱。 Dan kasih itu didasari kepada kasih Kristus itu sendiri. 这个爱是从神而来的爱。 Karena Kristuslah yang memampukan kita supaya kita memiliki kasih dan bisa mengasihi sesama. 因为就是从基督我们才有得到这个爱，然后从这个爱我们可以给了这些人。 Jadi sebagai orang Kristen yang ada di Efesus pada saat itu atau jemaat-jemaat yang ada di Efesus itu, Rasul Paulus menuntut agar mereka memiliki kasih di dalam kehidupan mereka. 所以说，使徒保罗就写了这一封信给了以弗所的会友们，就是让他们提醒他们要有这个从神而来的爱，在他们的生活上，在他们的行为。 Semestinya di sini dikatakan bahwa Yesus telah mengasihi kamu, bahkan telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Itu semua karena kasih Kristus itu terhadap hidup mereka. 因为在刚才第2节呢，这里很清楚对我们说，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作形象的公物和祭物献与神。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita mau mengawali tahun baru ini, jangan sampai ciri khas hidup kita sebagai orang Kristen itu kasih kita itu sudah menjadi ini. 在这一年里，就是在2021年，我们进入了这新的一年里，我们千万不要把这个我们基督的特征给就是把它忽略了、不见了，在我们的生活、在我们的行为上。 Tetapi hendaklah kita harus pancarkanlah kasih kita supaya orang melihat bahwa orang Kristen itu betul-betul mengasihi, mengikuti teladan
Yesus itu sendiri. 但是我们要把这个从神而来的这份爱呢，我们要分享给其他人，让他们可以感受到我们基督徒是有爱的。 Mengasihi orang bukan berarti kita harus membagi-bagikan uang. Itu juga bagus, tetapi bukan hal itu. Tetapi kalau kita nggak punya, kita juga bisa mengasihi orang melalui sikap, tingkah kita, perbuatan kita. Kita tunjukkanlah kasih kita bahwa kita betul-betul mengasihi orang itu. 爱这些某某人不是就是把我们的财物分给他们，不是。如果我们没有财物，我们可以用我们的行为，用我们的态度来分享给他们。 Jadi Rasul Paulus menegaskan agar jemaat yang ada di Efesus itu jangan sampai kasih mereka itu hilang. 所以使徒保罗就提醒了这些以弗所的会友们，就是希望让他们的这份爱呢，千万不要消失。 Karena melalui kasih itu orang akan melihat, oh orang Kristen atau pengikut Kristus mereka hidup jauh lebih baik daripada orang yang tidak percaya. 因为别人可以看得到我们这些基督徒的爱，他们可以看得到我们基督徒和别人不一样，别的宗教不一样。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Tapi hendaklah kasih kita itu didasar kepada kasih Kristus. 但是我们的爱是要从神而来的爱， Bukan kasih yang pura-pura, 不是假装的这个爱， tetapi kasih yang sungguh ikhlas didasarkan dengan kekuatan itu dari Yesus itu sendiri. 但是是真实的爱，是从神而来的这个爱。 Yang kedua, 第二， kemurnian hidup. 就是纯净的这个生活。 Ayat 3 dan ayat yang keempat saya akan membacakan buat kita. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. 在以弗所第5章第3到第4节这里说，至于淫乱，并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可，凡合生徒的体，对不起，我再念一次。至于淫乱，并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可，凡合神徒的体统。因此，妄语和嬉笑的话都不相宜，总要说感谢的话，阿们。 Kemurnian hidup ini maksudnya kita harus menjaga kekudusan kita itu di hadapan Allah. 纯净的生活就是我们要好好来把我们的身体交托在神的手上。 Bahkan di ayat ketiga dan ayat keempat dikatakan mengatakannya pun kamu jangan. 在这里说连提都不可。 Jadi kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 所以我们要远离这些不喜悦神的这些行为、这些生活。 Perbuatan seperti percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan yang sembrono atau perkataan yang kosong. 就是刚才我们所读的，就是淫乱了，还有污秽、贪婪这些种种的东西都不可。 Jadi sebagai orang-orang Kristen kita harus menjaga kemurnian hidup di hadapan semua orang. 所以成为基督徒，我们要有这个纯净的心，表现在我们这些还没相信神的人的面前。 Inilah yang Rasul Paulus tekankan kepada jemaat yang ada di
Efesus pada saat itu agar mereka dapat mempertahankan kemurnian hidup mereka di hadapan Tuhan. 所以这个就是使徒保罗对这些以弗所的会友们说的一句话，就是他们要保持这个纯净的心。 Agar mereka tidak ikut ambil bagian di dalam kehidupan orang-orang yang ada di Efesus pada saat itu. 使到他们不会被这些还没相信神的这些以弗所的人被迷惑了。 Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka ketika mereka hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang menyembah kepada berhala, orang yang suka mabuk-mabukan. 使徒保罗就提醒了这些以弗所的会友们，就是希望他们不要被这些还没相信神的人被迷惑，被这些醉酒给迷惑。 Jadi Rasul Paulus betul-betul menekan agar mereka sungguh-sungguh menjaga kemurnian hidup itu di dalam kehidupan mereka. 所以使徒保罗就跟他们说，你们要保持你们的纯净的心。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， nggak mudah menjaga kemurnian hidup ini. 要保持这个纯净的心是不简单， Nggak mudah mengekang mulut ini. 我们的嘴唇是不容易关注。 Nggak mudah mengekang pikiran kita ini. 我们的思想、我们的想法也没有那么容易我们控制。 Baru-baru ini kita melihat bagaimana seorang artis. 我们看，有就是不久前就是有一个明星， Semua kita pasti kenal Giselle ya. 我们大家当然都认识这个 Giselle。 Dia sudah menikah tapi dia melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. 他已经结婚了，但是他却做了一些我们不应该去做的一个事。 Bayangkan dia sudah menikah dengan Gading Martin, tetapi dia melakukan perbuatan yang najis, yang berdosa di hadapan Tuhan, bahkan terhadap suaminya sendiri. 你们想象下，这个明星他已经结婚了，然后他去做了这些不应该去做的这个事情。 Kita tidak tahu kenapa dia bisa seperti itu. 我们不知道他为什么要做这个事。 Tetapi jikapun ada masalah dalam rumah tangga, hendaklah kita bukan datang kepada laki-laki lain, tetapi kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar Tuhan membuka jalan buat kita. Tuhan pasti membuka jalan mengatasi setiap masalah kita. 如果在家庭有事的话，他不要去找别的男人嘛，他可以去找神，然后把一切不开心的，把一切不满的，可以告诉神。 Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， godaan cobaan banyak sekali di luar sana menanti kita. 在这个世界有太多的迷惑了。 Apakah kita bisa menjaga kekudusan hidup kita ini di hadapan Tuhan? 是否我们可以仍然保存着我们这个纯净的心呢？在神的面前， Apakah kita bisa mempertahankan iman kita ini di hadapan Tuhan? 是否我们可以仍然的保存着我们的信心在神的面前呢？ Itu selalu mengintai kita sebagai anak-anak Tuhan. 这个就是我们成为神的儿女要去照顾的。 Maka daripada itu, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita agar kita dapat mempertahankan kemurnian hidup kita itu di hadapan Tuhan. 所以使徒保罗也对我们这些人说，我们要保存着这个纯净的心在神的面前。 Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan menyebutnya saja pun kamu jangan. 连提都不可。 Bayangkan begitu tegas Rasul Paulus menekan akan hal itu. 你们看一下，这个使徒保罗这是真正的提醒了我们，就说连提这些东西都不可。 Karena perkataan-perkataan itu adalah menimbul suatu kecemaran, membuat nama baik kita juga hancur. 因为如果我们提了这些，我们没有去做，但是我们去提了，就是会让我们的生活被这个污染了。 Jika kita sering mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang kotor, orang akan melihat kehidupan kita. Rupanya orang ini hidupnya seperti ini. 如果我们时常说这些
不好的话，就是不祝福的话，别人会看到啊，原来这个基督徒的生活是这样的。Jadi daripada itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita memiliki komitmen untuk menjaga kemurnian hidup kita ini di hadapan Tuhan. 所以我们要一起来学习，我们要保存着我们这个纯净的心在神的面前。Karena itu sangat penting bagi kita. 因为这个是很重要的。Yang ketiga, 第三， hidup sebagai anak-anak terang, ayat yang ke-8. Saya akan baca. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 在以弗所第5章第8节这里说，从前你们是暗美的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。 Mengapa kita harus hidup sebagai anak-anak terang? 为什么我们要活在光明呢？ Di ayat 9 dilanjutkan dengan demikian, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 因为光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。 Jadi terang itu hanya membuahkan suatu perbuatan yang baik. 所以这个光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实的事情。 Kalau perbuatan yang tidak baik kita lakukan, orang akan melihat. Tetapi terang betul-betul menunjukkan perbuatan yang baik di hadapan sesama manusia, bahkan di hadapan Tuhan. 如果我们的不好的行为，我们表现出来的话，这些人会看到，原来我们是这样的基督徒。但是如果我们活在光明的话，我们就会结果子，就是良善、公义，这个诚实都会在我们的身上。 Dan hendaklah terang kita itu bercahaya menerangi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan atau orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. 然后我们的光呢，就是要照亮着这些还没相信神的人，就是活在黑暗里、活在罪里的人。 Sehingga orang akan melihat kalau orang yang hidup di dalam terang Kristus akan bercahaya di dalam hidupnya. Orang akan melihat kesaksian hidup kita, keteladanan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak terang. 直到我们的光可以照亮着这些活在黑暗里的人，然后这些活在黑暗里的人可以看到我们的光，然后他们可以感受到神的爱，他们可以悔改，然后在他们的生活上可以做一个见证，活的见证。 Kalau kita mencuri, apakah itu perbuatan baik? 如果我们偷，是否这个是好的行为呢？ Kalau kita membunuh, apakah itu perbuatan baik? 我们杀，是不是好的行为呢？ Tapi hendaklah kita melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan kita. 但是我们要做最好的，在神的面前。 Bukan hanya kebaikan yang kita tunjukkan, tetapi keadilan juga. 不是只有好的行为我们表现出来，但是公义我们也是要表现出来。 Karena dikatakan terang itu akan membuahkan keadilan, bukan hanya kebaikan, tapi keadilan juga perlu dan sangat perlu di kehidupan kita. 因为光明的果子不只单单是这个良善嘛，但是这里有说过，也有公义，也有诚实。 诚实， Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， bukan hanya keadilan 不只单单是良善，不只单单是公义， dan juga kebenaran. 也有这个诚实。 Hendaklah kita menyatakan kebenaran, hidup di dalam kebenaran itu sendiri. 我们也要表现出来我们的诚实。 Di mana kasus tanah ya yang kami beli sana, karena tanah itu banyak pemilik seperti itu. 有就是好像有一个事情，就是我们买了一块地，然后这块地是有给别人，有很多人拥有了。 Bahkan teman-teman di sana kita punya grup. 然后我们也有一个团队， sering diteror. 我们也时常被攻击。
Khususnya orang-orang kita juga ya, orang-orang kita Timur juga dan orang-orang kita Batak juga ya. 就是我们这些人，就是家里曼当和这些巴达人。Jadi orang Flores dan satu orang Batak ini sering membuat ulah dan mereka ini kaki tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 这些人呢，他们就是做这些就是不好的事。 Bahkan ketika mereka sudah membangun, datang masa, dihancurkan, tiangnya pun dirobohkan. 当已经做了这些东西了，他们就把它拆掉。 Mereka mengancam membawa parang ini itu sehingga kita merasa takut. 他们就恐吓了，他们拿了刀，拿了兵器。 Tetapi ketika terakhir ya, pertama dan saya mengikuti rapat bersama dengan mereka. 然后当我们开了一个会的时候， saya membuka perkataan saya. 我就开始说话。 Saya berkata seperti ini. 我这样说。 Saya sebagai hamba Tuhan, saya sedih melihat kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, tetapi sesama kita menindas kita sendiri. 我成为神的仆人，我就觉得很伤心，看到我们自己人会这样的威胁，会这样的做不好的行为。 Saya katakan Bapak Ibu, ingat, besok lusa kapan kita akan mati, kita pertanggungjawabkan perbuatan kita itu di hadapan Tuhan. 我这样对他们说，我们今天、明天或者下个礼拜或者某些天，我们就不知道我们过世的时候，我们要把这些我们所做的行为，一切的行为，我们要交代在神的面前。 Mereka terdiam dan tertunduk. 他们就暂时停着，然后自己在那边静静的想。 Saya tidak tahu apakah perkataan saya itu menusuk hatinya atau apa. 我不晓得我的这一番话让他们反省或者怎样，我不知道。 Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menunjukkan itu. Karena perbuatan baik atau jahat kita itu kita akan diadili di hadapan Tuhan. 所以成为神的儿女，我们所作所为，我们所做的一切，我们要在神的面前，我们要负责任。 Kita harus menyatakan keadilan, kita harus menyatakan kebenaran itu di hadapan orang. 我们要把这些良善、公义和诚实在他们的面前。 Orang yang mengaku Kristen belum tentu dia lahir baru. 有人说他是基督徒，并不代表他就是有一个新的生活。 Puji Tuhan hingga saat ini tidak ada kabar-kabar lagi yang mengancam, mengganggu teman-teman yang lain. Puji saya memang tidak diganggu karena saya juga menunjukkan surat bahwa saya punya surat hibah. Ada tanda tangan materai, ya puji Tuhan saya nggak diganggu, tetapi saya kasihan melihat teman-teman yang lain seperti itu. 感谢神，到今天到今日，我还没有被他们威胁了，因为我有一封信，就是代表着这个地是属于我的。我也希望，我不晓得我的其他的朋友是否他们有被威胁。 Tapi puji Tuhan sejauh ini belum ada kabar bahwa mereka akan mengganggu lagi ya. Harapan saya, doa saya biarlah Tuhan menjamah hati mereka agar mereka tidak mengambil keuntungan dari saudara-saudara seiman kita. 感谢神，到现在还没有这些新闻、这些报告说我的这些朋友被威胁或者被他们威胁。 Jadi di sini Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu agar mereka menjadi anak-anak terang. 所以使徒保罗就写了这封信，对这些以弗所的会友们说：你们要活在光明里面。 Mereka harus menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 他们要成为一个见证，在这些还没相信神的面前。 Mereka harus menjadikan contoh atau teladan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada saat itu. 他们要把他们的行为、他们的一切表现出来，他们是
相信神的人，在这些还没相信主的人的面前， Dan mereka harus menjadi berkat di antara sekeliling mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pada saat itu. 他们也要成为祝福的管道，在这些他们的周围， Agar nampak perbuatan yang jahat dengan perbuatan yang baik, orang akan melihat dan orang akan memuliakan nama Tuhan. 直到好的行为和坏的行为有分别，再让他们可以看得到有这些很大的分别。 Yang keempat, 第四， bijak dalam bertindak. Bijak dalam bertindak, ayat yang ke-15 dan sampai ayat 17 saya akan membacakan buat kita. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 以弗所第5章第15到第17节这里说：你们要谨慎行事，不要像以美人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。 Di dalam ayat ini ada dua jenis orang. Yang pertama orang bebal dan yang kedua orang arif. 在这里有两个人，就是一位是一个愚美人，一个是智慧人。 Kalau kita melihat di dalam kamus KBBI, 如果我们看在这个词典的话， bebal itu artinya bodoh atau sulit mengerti. 愚美人就是愚蠢的人，就是他们很难去了解的人。 Sedangkan arif yaitu orang yang bijaksana, paham dan mengerti. 如果这个智慧的人呢，他们是明知的人，他们知道，他们了解。 Dalam hal ini Rasul Paulus menekankan katanya seperti ini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 所以使徒保罗就强调了对这些人说，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。 Jadi kita perlu hidup bijak di dalam bertindak, di dalam perbuatan, di dalam tingkah laku kita. 所以我们要有这个智慧，我们在我们的行为，在我们的一举一动，要有这个智慧，要有明知。 Sebab di sini dikatakan kalau orang bebal dia akan mati hidup di dalam keberdosaannya. Orang yang tidak mau memahami akan kebenaran firman Tuhan. 因为这个，如果我们像这些愚美人的话，我们就是死的人，就是活在一个不知道这些神的旨意的人。 Tetapi orang yang arif adalah orang yang mau melakukan kehendak Tuhan itu sendiri. 然后，如果是智慧人呢，他们就是行神的旨意的人。 Tuhan mengizinkan kita hidup bukan seperti orang bebal atau orang bodoh, tetapi kita harus hidup seperti orang arif. 神让我们活着，就是不要像这些愚美人，但是当像这个智慧人。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kenapa kita harus hidup arif atau hidup bijaksana? 为什么我们要活在这些有智慧的人呢？ Agar kita dapat mempergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. 使到我们爱惜我们的光阴，我们可以活的在这个好好来活着。 Agar ketika kita bertindak, kita tidak salah bertindak. 直到当我们要做某些事的话，我们没有糊涂的去做。 Kalau kita melihat Raja Salomo, 如果我们看这个所罗门王， ketika dia berdoa kepada Tuhan, 当他向神祷告的时候， Salomo tidak minta kekayaan. 所罗门没有求财富， Salomo tidak minta umur panjang. 他没有求长寿。 Padahal Tuhan katakan,
silakan minta apa saja. 神已经对他说了，你要求什么你就求吧。 Tetapi satu hal yang Salomo minta, 但是只有一件事，所罗门向神求的， yaitu kebijaksanaan untuk menimbang antara yang baik dengan yang jahat. 就是他求了神给他智慧，直到他可以明白哪一个是好，哪一个是坏。 Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. 所罗门求智慧。 Sebagai seorang raja, dia harus memiliki hikmat untuk mengambil suatu keputusan, tidak bisa sembarangan. 成为一个王，他就是要有这个智慧，直到他可以判断哪一个是对，哪一个是错。 Contoh kasus, ada 2 ibu yang melahirkan anak. 好像有一件事，就是有2个妇女都有孩子， Yang satu mati 一个孩子是死的， karena ditimpa ibunya. 因为被他的母亲压死了， Yang satu hidup. 还有一个是活的。 Ibu yang mati anak ini mengambil anak ibu yang masih hidup dan ditukar. Yang mati ditukar dengan yang hidup. 这些死的孩子的母亲，就是把他的孩子换成了更换了这个活着的孩子。 Ketika ibu yang empunya anak ini melihat dan meneliti apakah ini anak dia atau bukan, dia melihat, ini bukan anak saya, kenapa anak saya bisa mati? 然后这个妇女她就看，这个不是她的孩子，为什么这个孩子会死去呢？ Akhirnya mereka datang ke pengadilan. 然后他们就来到王的面前了。 Dan untuk mengadili itu Salomo sendiri yang mengadili. 要就是得到这个公义，就是所罗门自己亲自来看这些事情。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Untuk mengambil keputusan itu siapa orang tua yang sesungguhnya dan siapa yang palsu. Kalau Salomo tidak meminta hikmat kepada Tuhan, maka keputusan dia bisa salah. 如果当时所罗门没有求智慧的话，他可能他的判断，他的这个判断可能是错的。 Tetapi Salomo dengan penuh hikmat, dengan penuh kebijaksanaan mengatakan, belahlah anak itu dan bagi ke ibu yang ini dan satu lagi bagi ke ibu yang ini. 然后所罗门就得到了这个智慧，他就说了，把这个孩子砍成2段，一段给这些妇女，一段就给这个妇女。 Tetapi orang tua yang melahirkan dia berkata, Tuhan, biarkanlah anak ini hidup dan biarlah dikasih ke dia. Jangan apa-apakan anak ini. 然后这个妇女就是属于这个孩子的妇女，她就对所罗门说，不要把这个孩子给他吧。 Dan yang satu berkata, tidak, biar adil, dibelah aja. Setengah bagianmu, setengah bagian saya. 然后另一位这个妇女，她就对所罗门说，不要把这个孩子切2段吧，一半给我，一半给这个妇女。 Di situ Salomo melihat dan mengambil kebijakan yang tepat sekali. 在这里，所罗门王他就做了一个决定了。 Salomo tahu siapa ibu yang sesungguhnya. 所罗门就知道哪一个是真正的母亲。 Ibu yang sesungguhnya, ibu yang mengasihi anak agar anak ini tidak mati. Walaupun nantinya akan dipelihara oleh orang, tetapi jangan sampai anak ini mati. 真正的母亲就是她不要让这个孩子死去，就是砍成2段。虽然这个孩子如果给了别人，她也希望这个孩子可以长大。因为一个妇女， kasih seorang ibu yang melahirkan anaknya, dia sangat mengasihi. 因为这个爱心就是一个母亲的爱，对这个孩子的爱。 Beda dengan sekarang. 不一样，到现代就不一样了。 Kalau kita melihat berita, 如果我们看新闻， ibu membuang anak di tong sampah. 有母亲丢了她的孩子在垃圾桶， Ibu meracun ketiga anaknya. 母亲毒了她的3个孩子，毒死了3个孩子。 Mereka nggak lagi mengasihi anaknya, membunuh anaknya, membuang anaknya, menyia-nyiakan anaknya. 他们已经不爱他的孩子了，他就是忽略了他的孩子，杀死他的孩子，毒死他的孩子，丢弃 Sebagai 他的孩 orang 子。 Kristen, kita harus hidup bijaksana. Kita harus bijak dalam bertindak. 成为基督徒，我们要有智慧，要有明知来去决定，要去做
Jangan sampai keputusan, jangan sampai pekerjaan, perbuatan kita itu salah. 千万不要让我们的决定、我们的一举一动是错的。 Inilah yang Rasul Paulus inginkan kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. 这就是使徒保罗要对这些以弗所的门徒们说的。 Dan yang kelima, 第五， menghidupi spiritualitas. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan buat kita. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. 以弗所书第5章第18到第21节这里说：不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。当用时常颂词、灵歌，并彼此对说，口常心和得赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。又当存敬畏基督的心，彼此顺服。阿们。 Dalam perayaan atau pemujaan orang-orang Efesus pada saat itu kepada Dewi Artemis, 在以弗所那一带，就是他们敬畏赞美他们这些女神的时候， mereka biasa mengadakan yaitu arak-arakan, pesta pora dan mabuk-mabukan oleh anggur. 他们就用这个酒来醉自己。 Karena mabuk, mereka bisa jadi kehilangan kendali dan melakukan perbuatan yang jahat. 然后这个酒呢，就会让他们去做这些，让他们的这个酒呢，会让他们去做这些他们不应该去做的，因为他们的想法已经被控制了嘛，被这个酒控制了。 Jadi kalau kita melihat orang mabuk, dia tidak ada rasa takut. 所以我们看这些醉酒的人，他们是不害怕的，做什么事都不害怕的。 Walaupun badannya kecil, ada orang yang lebih besar dari dia, dia nggak akan merasa takut. 虽然他们的身体是小矮，然后去面对这些大人，他们是不害怕的。 Karena ini sering saya melihat kalau di kampung saya sendiri, 因为我在我的家乡，我时常看到， kalau sudah mabuk dia mau berantem bertinju. 如果醉酒的时候，他们就是想要打架。 Walaupun badannya kecil melawan orang besar, dia nggak ada rasa takut. 虽 Yang 然他 penting 是 saya hantam. 矮小，但是他不怕这些大人的，他就是要跟他们打架。 Jadi Rasul Paulus menekankan agar mereka menghidupi kerohanian mereka di dalam Kristus itu sendiri. 所以使徒保罗就提醒了这些以弗所的会友们，就是他们要谨慎在神的面前， Agar mereka tidak dimabukkan oleh anggur yang bisa membawa kepada kejahatan. 直到他们不要醉酒，因为醉酒会让他们跌入这些恶事，去做恶事。 Rasul Paulus menekankan agar mereka, persekutuan mereka, hubungan mereka dengan Tuhan itu sangat intim sekali. 使徒保罗也提醒他们了，就是对他们说，让他们的生活就是要赞美神、敬畏神， Agar kehidupan mereka itu betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus itu 使 sendiri. 到他们的生活真正的被这个圣灵充满， Dan Roh Kudus itu sendiri yang menguasai kehidupan mereka. 然后他们的生活就是被这些圣灵给充满了。
Mereka bisa mengadakan suatu persekutuan, mengangkat puji-pujian, bermazmur bagi Tuhan. Itulah sebagai orang-orang Kristen, mereka harus menghidupi spiritual mereka. 所以他们可以在那边领歌、唱歌这些之类赞美神的这些行为。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Bukan hanya itu. 不只单单这些， Rasul Paulus juga menekankan agar mereka selalu mengucap syukur. 使徒保罗也对他们说：“你们要时常赞美感恩。” Walaupun dalam keadaan mereka ditekan, masalah, kesulitan yang mereka hadapi, tetapi hendaklah kamu selalu bersyukur senantiasa. 无论活在哪一个生活的情况，仍然要凡事感恩，感谢神。 Inilah yang Rasul Paulus tekankan kepada mereka. 这就是使徒保罗强调对他们说的。 Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan yang intim, 不只单单我们与神有亲密的关系， tetapi di ayat yang ke-21 itu dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. 因为在21节这里说，又当存敬畏基督的心，彼此顺服。 Tetapi hubungan kita dengan sesama, kita harus saling mengasihi, merendahkan diri, jangan meninggikan diri, jangan sombong. 我们人与人之间也是要有很好的一个关系，我们要活作在这个爱心的爱的里面，不要骄傲。 Jadi kelima hal ini harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. 所以这个5个特征，我们让这些以父所的会友们要去做的。 Agar jemaat-jemaat Efesus itu betul-betul menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka adalah pengikut Kristus. 直到他们可以表现出来，他们是真正是神的儿女。 Demikian dengan kita juga. 我们也是一样， Kita adalah pengikut Kristus. 我们也是神的儿女。 Kita tunjukkan kita sebagai pengikut Kristus, kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. 我们也要表现出来，我们是神的儿女，我们是有神的爱。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告， Terima kasih ya Tuhan. 感谢你，上帝。 Kami bersyukur buat siang hari ini 我们非常感恩在下午， untuk memasuki tahun 2021 ini Tuhan. 我们可以进入2021年， Kami sebagai anak-anak Tuhan, 我们成为你的儿女， kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan, 我们是成为你的门徒， kami mau menunjukkan ciri khas kami sebagai orang Kristen. 我们要表现出来我们的特 Kami 征， menunjukkan bahwa kami ini adalah saksinya Tuhan di 我们要 tengah-tengah 表现出来 dunia. 我们是你的见证， Maka daripada itu Tuhan, 直到我们的生活， mampukan kami, 你让我们 kuatkan kami, 有这个能力， agar kami dapat menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. 直到我们可以把你的信息传发， Berkati kami semua Bapak. 祝福我们每个人， Berkati jemaat Tuhan juga yang di rumah sedang mendengarkan juga. 也祝福在家里的朋友们。 Terima kasih Yesus. 感谢你，耶稣， Terpujilah nama-Mu. 感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名我们祷告， Amin. 阿门。 Mari saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab.
哥林多前书11章。 Mari kita buka Alkitab kita baca di 1 Korintus pasal 11 23到29节， ayat 23 sampai 29. 哥林多前书11章23到29。 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 29. 我们大家用英文来念。 Mari kita baca bersama-sama di dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. 我请负责的人上来。 Dan minta yang bertugas bisa tampil ke depan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我感谢你， Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepada Engkau. 今天是新的一年里面第一个礼拜， Hari ini adalah minggu pertama di tahun yang baru. 我们大家用正常来纪念主。 Kami dengan perjamuan kudus ini, kami mau mengingat akan Yesus. 上帝啊， Tuhan, 保守我们每一个人， Engkau sertai ketubuhku setiap kami. 让我们在新的礼拜里面能够做一些荣耀主的名的事。 Biarlah di dalam kami menjalani tahun yang baru ini, kami bisa melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. 让主的名在我们身上的做荣耀。 Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat cara hidup kami. 这样我们祈求感谢，是奉靠耶稣基督的名祷告。 Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang sudah menerima anggur dan roti jangan langsung dimakan.
大家站起来。 Mari saya undang kita semua bangkit berdiri.请郭师傅来祷告。 Kita ibu semua untuk pimpin kita dalam doa. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah memimpin kami lewat tahun 2020 ini dan masuk tahun 2021 ini ada minggu pertama. Kami tetap bisa beribadah di tempat ini ya Tuhan. Dan bisa menerima, yaitu memperingati akan kematian dan kasih-Mu kepada kami, yaitu melalui perjamuan kudus. Ya Tuhan, siapkan hati kami dan kuduskan pikiran dan semua hidup kami ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk menerima akan perjamuan kudus ini, agar kami selalu hidup berwaspada dan berhati-hati dan menjaga diri dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang telah menerima akan perjamuan kudus ini. Sebentar lagi kami akan makan dan menikmatinya dan mengingatkan kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Seperti usaha itu. Mari kita sama-sama menerima tubuh Kristus. Yesus 又拿起杯子，拿起杯来，说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候也要如此行，为的是纪念我。” Setelah itu Yesus mengambil cawan dan mengucapkan bahwa ini adalah darah yang dalam perjanjian yang telah Dia berikan untuk kita, dan kita harus perlakukan, kita minum anggur ini sebagai peringatan akan Tuhan Yesus. Mari kita minumnya.
坐。 Silakan duduk. Baik, saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelumnya saya minta Pak Siahaan untuk pimpin kita di dalam doa syafaat. Shalom semuanya. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semuanya ya. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita surgawi memenuhi kita di tahun 2020 ini. 2021 ini. Amin. Dan saya berharap ya kita semuanya rajin membaca firman Tuhan, berdoa sama Tuhan. Amin. Tanpa kita tidak mendekatkan diri sama Tuhan, tahun 2021 ini mungkin sukar ya. Jadi kita harus perbanyakkan diri berdoa sama Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita doakan gereja kita ini agar tumbuh dan berkembang. Iman jemaat semuanya bertumbuh. Semua jemaat bisa saling mendoakan. Amin. Dan semoga gereja kita ini menjadi dampak bagi kota Batam ini. Amin. Bukan bagi orang sekitarnya aja ya, tapi bagi kota Batam ini. Yes. Mempunyai dampak ya. Dan saya berharap semua kepada jemaat yang ada di sini, marilah kita saling bergandeng tangan, berdoa kepada Tuhan Yesus memampukan kita melewati tahun-tahun yang kita hadapi ini ya. Mari kita berdoa dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, yang kami sembah, yang kami muliakan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami mampu melewati tahun 2020 dengan penuh kedamaian, dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera Allah. Tuhan, kalau kami sudah melangkah di tahun 2021, kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan dalam hidup kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tapi Engkau menuntun kami di tahun 2021 ini Bapa, dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, dengan penuh berkat yang terbaik, yaitu berkat kesehatan, berkat pekerjaan terbaik, rumah tangga kami semuanya Engkau memberkati, orang tua kami Engkau memberkati, anak-anak kami semuanya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, yang kusembah, yang kumuliakan dalam hidup kami. Tuhan, kalau pada pagi ini Tuhan Yesus aku berdoa buat pelayan-pelayan gerejamu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, anugerahkan mereka hikmat, anugerahkan mereka Bapa Roh Kudus-Mu Bapa, agar mereka Bapa dengan semangat, dengan senang hati mereka Bapa bekerja di ladang-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa juga buat Pak Gembala kami, Pak Habaku. Engkau memberkati dia, Engkau berikan dia kesehatan, Engkau berikan dia kekuatan. Bapa yang baik, berikan dia Bapa kesehatan terbaik dalam hidupnya Bapa. Berkati semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, agar mereka benar-benar Bapa hidup sesuai dengan perkataan-Mu, hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu Bapa di dalam gereja ini Tuhan Yesus. Jangan kehendak kami Bapa, tetapi kehendak-Mu yang Roh Kudus yang terjadi dalam gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus, kalau kami Bapa mampu menghadapi tahun 2020 dengan penuh berkat-Mu Tuhan Yesus, demikian juga Bapa kami akan mampu menghadapi tahun 2021 ini Bapa dengan penuh
keyakinan kami yakin Engkau bersama kami, Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami, Engkau memelihara kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, mampukan kami semuanya Bapa melewati hari-hari ini Bapa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik yang berada dalam kerajaan surga. Apapun pergumulan serahan kami, pergumulan kami yang kami hadapi Bapa di tahun 2021 ini Bapa, kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Pelihara kehidupan kami semuanya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati pemimpin kami Pak Joko Widodo. Berkati semua kabinet kerjanya Bapa, agar mereka sehati sejiwa bekerja, sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Berkati juga kota Batam yang kami cintai ini Bapa. Berkati semua pemimpin kami Bapa. Bapa yang baik, berkati juga persembahan yang akan diberikan oleh semua jemaat Bapa. Berkati mereka dengan penuh berkat dan kelimpahan Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang bertugas, kita akan menjalankan kolekte, memberikan terbaik di Tuhan kita. Sampai kita angkat satu pujian tadi, bersama Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Dan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala Raja, Dia Raja segala Raja. Katakan, Dia Raja segala Raja. Haleluya. Baik saudara, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Pertama-tama saya mewakili Gembala Sidang, Majelis, dan setiap pekerja di tempat ini mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Bagi kita yang ada di gereja maupun yang berada di rumah, dimanapun kita berada, kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita kemanapun kita berada. Dari tahun yang lalu-lalu Tuhan sudah memberkati kita, menyertai kita. Begitu juga di tahun 2021 ini Tuhan juga senantiasa memberkati, menyertai kita semua. Amin. Baik saudara, untuk ibadah depan, minggu depan, itu ibadah hari Minggu, kita tetap adakan 2 kali, online dan offline. Maksudnya di gereja maupun yang berada di rumah. Bagi saudara yang bisa datang hadir di gereja, saudara silakan hadir, tapi harus daftar dulu karena kita tetap batasin tempat duduk kita sesuai dengan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Jadi kita tetap ikutin protokol kesehatan agar kita semua tetap terjaga. Dan yang kedua, bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa lewat transfer perpuluhan maupun persembahan umum atau ucapan syukur, saudara bisa transfer ke rekeningnya gereja Presbyterian. Ada tercantum di atas di layar. Dan saudara juga setelah memberikan persembahan, saudara bisa WA ke saya pribadi untuk saya masukkan ke dalam laporan. Oke, demikian. Dan saya mau mengajak saudara-saudari semua, biarlah di tahun 2021 ini kita bersama-sama kita belajar. Kita rindu belajar membaca firman Tuhan. Karena saya juga sendiri di tahun-tahun sebelumnya juga saya kadang bolong, kadang saya lalai. Tapi di tahun 2021 ini saya mau belajar untuk senantiasa setiap hari merenungkan firman Tuhan. Karena apa saudara? Kita yang menjadi orang tua, kita tahu, kita melihat anak kita dari kecil. Kalau anak kita bertumbuh besar, kita merasa senang sekali. Begitu juga Bapa kita yang di surga. Kalau dia juga tidak mau melihat kita hanya kecil begitu saja. Dia mau kita bertumbuh besar, kita berkembang. Supaya kenapa saudara? Supaya menyenangkan hati Bapa kita.
dan kita juga punya iman yang kuat, punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan kita. Amin saudara. Mari saudara kita semua tuh bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih anugerah yang daripada Bapa kita di sorga. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan melalui penebusannya di kayu salib menyelamatkan hidup kita. Melalui persekutuan Roh Kudus yang terus menuntun hidup kita, memberi kekuatan, penghiburan di dalam kehidupan kita sampai Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat tahun baru untuk kita semua.